أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Baik, pada hari ini untuk kelas tajwid, sila buka muka surat 32. Muka surat 32 buku teks tajwid. Baik, pada kelas yang terakhir, kelas yang terakhir sebelum ini, kita sudah pun belajar tentang maksud lam tafkhim. Kita sudah belajar tentang maksud lam tebal. Lam tafkhim tu lam tebal. Maksud dia apa? Kita baca sepintas lalu. Lam tafkhim adalah sebelumnya huruf yang berbaris atau baris depan. Maknanya sebelum perkataan Allah ada huruf berbaris atas. Tengok skrin, tengok yang Ustaz tunjuk ni. Ataupun sebelum perkataan Allah ada huruf berbaris depan. Kalaulah sebelum Allah ada baris atas, sebelum Allah ada baris depan, maka kita sebut ia sebagai lam tafkhim ataupun lam tebal. Itu kita dah belajar. Hari ini kita nak sambung belajar tentang contoh-contoh dia macam mana. Kita akan tengok muka surat 32. Tak nampak pula. Okey, muka surat 32. Bahagian bawah. Bahagian bawah iaitu bahagian contoh-contoh dia. Baik. Dekat sini, kalau kamu tengok ada nombor 1, ada nombor 2. Nombor 1 adalah contoh untuk lam tafkhim sebelumnya baris atas. Nombor 2 adalah contoh-contoh perkataan lam tafkhim sebelumnya berbaris depan. Nombor 1 baris atas, nombor 2 baris depan. Baik, sekarang kita cuba sebut dengan betul. Okay, kita tengok kotak bawah, sebut dengan betul. Nombor 1, contoh lam tafkhim sebelumnya berbaris atas ada 4. 1, 2, 3, 4. Contoh dia ada banyak sebenarnya, tapi yang diberi hanyalah 4 sahaja. Tapi kalau kita buka Quran, berlambak sebenarnya lam tafkhim sebelumnya berbaris atas. Banyak, cuma diberi dalam buku teks hanya 4 untuk kita praktis sahaja. Baik, bila Ustaz baca, kamu kena ikut dekat rumah. Kamu kena ikut supaya kamu tahu macam mana cara yang betul untuk menyebut lam tafkhim. Cara baca perkataan Allah dengan tebal macam mana. Baik, nombor 1. Tengok kotak coklat warna nombor 1. Idza zu, Ustaz besarkan. Baik. Okey, baru nampak kan? Nombor 1, tengok ni. Idza dzukirallah. Cuba. Idza dzukirallah. Idza dzukirallah. Baik. Lam tafkhim dekat perkataan Allah, sebelumnya ada baris apa? Ada baris atas. Huruf ra baris atas. Jadi kalau sebelum Allah baris atas, maknanya Allah kena baca secara tebal. Dzukirallah. Tebal tu macam mana, Ustaz? Dzukirallah. Kalau tak tebal macam mana? Tak tebal lawannya nipis. Kalau tebal lawannya nipis, dia akan jadi bunyi Idza dzukirallah. Idza dzukirallah. Itu adalah salah. Kenapa? Kerana tak boleh baca secara nipis. Kita kena baca secara tebal kerana sebelum Allah ada huruf atas. Ada huruf berbaris atas. Ulang balik.
Idza dzukirallah. Allah. Rallah. Dzukirallah. Begitu. Jangan baca dzukirallah. Itu adalah salah sekali. Salah sangat. Baik, contoh yang kedua. Kita tengok contoh yang kedua. Hadanallah. Hadanallah. Cuba sebut. Hadanallah. Kenapa kita tak baca hadanallah? Kenapa? Macam ustaz sebut. Kerana sebelum perkataan Allah ataupun sebelum lam tafkhim, sebelum huruf lam lafaz jalalah ni ada huruf berbaris atas. Sebelum Allah ada baris atas, maka kena baca secara tebal. Allah, nallah, hadanallah. Itu yang betul. Yang salah, hadanallah. Itu salah. Itu kita baca secara nipis adalah salah. Kerana kita perlu baca ia secara tebal. Baik, contoh yang ketiga. Ingat, kena sebut dengan ustaz. Wa taba'allah. Wa taba'allah. Wa taba'allah. Kenapa kita baca Allah? Kenapa tak baca wa taba'allah? Sama juga, kerana sebelum Allah ada baris atas, iaitu pada huruf ain baris atas. Yang tadi tu nun baris atas. Contoh pertama tadi ra baris atas. Dia tak kisah huruf apa. Huruf ra ke, huruf nun ke, huruf lam ke. Yang penting kalau sebelum Allah tu baris atas, maka kita kena baca secara tebal. Baik, contoh terakhir. Minallah. 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 Sebelum Allah ada huruf berbaris atas, iaitu pada huruf nun. Jadi macam tadi, kita kena baca secara tebal. Tebal tu macam mana? Allah. Tengok mulut ustaz jadi kembung. Allah. Minallah. Tak boleh baca minallah. Itu salah. Baik. Boleh. Jadi kita dah baca 4 contoh baris atas. 4 contoh huruf. 4 contoh lam tafkhim sebelumnya berbaris atas. Baik, sekarang kita pergi kepada contoh yang nombor 2. Nombor 2 apa? Nombor 2 pun sama juga. Lam tafkhim juga. Lam tebal juga. Kena baca secara tebal juga. Tetapi sebelumnya ada baris depan. Contoh lam tafkhim sebelumnya berbaris depan, ataupun kita panggil dhammah. Baris depan panggilnya dhammah. Baik. Di sini dia bagi 6 contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 contoh lam tafkhim sebelumnya berbaris depan. Pun sama juga. Sebenarnya contohnya banyak dalam Quran, berlambak. Cuma dia bagi 6 contoh sahaja untuk kita berlatih sama-sama. Baik, kita tengok contoh yang pertama. Tengok ustaz sebut dan cuba ikut. Fattaqullah. 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 Baik. Kenapa kita tak baca fattaqullah? Kenapa kita tebalkan? Kenapa kita baca qullah, tak baca qullah? Kerana sama juga, kalau sebelum Allah baris depan, kat mana baris depan? Dekat huruf qaf ni. Cuba tengok, sebelum Allah ada baris depan dekat huruf qaf, maka kena baca secara tebal. Macam tadi juga tebal. Cuma tadi barisnya sebelum Allah baris atas. Yang ini sebelum Allah baris depan.
Baik, contoh yang kedua. Qalu Allahumma. Ulang balik. Qalu Allahumma. Lagi sekali. Qalu Allahumma. Pun sama juga sebelum mana Allah, yakni Allah, alif lam lam ha, sebelum Allah ada baris depan iaitu pada huruf lam. Huruf terakhir, baris yang terakhir sebelum perkataan Allah iaitu baris depan, maka kita baca secara tebal. Qalulllahumma. Tak boleh baca qalullah, itu salah. Baik. Nombor 3. Contoh yang ketiga. Wa ati'ullah. Ulang balik. Wa ati'ullah. Wa ati'ullah. Sama juga. Sebelum Allah ada baris depan. Baris yang terakhir sebelum perkataan Allah ialah baris depan. Ustaz, ni ada baris atas ni Ustaz? Tak, kita tengok baris yang terakhir sebelum perkataan Allah. Ini perkataan Allah. Sebelum dia baris yang terakhir adalah dekat huruf Ain, iaitu perkataan huruf Ain baris depan. Maka kena baca secara tebal. Allah tu kena baca secara tebal. Wa ati'ullah. Begitu. Baik. Ustaz, semua ada Allah. Ni Allah, ni Allah. Allah, Allah. Kenapa? Memanglah sebab sekarang kan kita baca tajuk lam lafaz jalalah. Macam Ustaz ajar hari tu, lafaz jalalah adalah lafaz Allah. Jadi lam tafkhim, lam tarkik ini melibatkan perkataan Allah. Sebab itu contoh-contoh dia semua ada Allah. Baik, sekarang tengok contoh nombor 4. Mimma razaqakumullah. Mimma razaqakumullah. Mimma razaqakumullah. Baik. Nampak ni sebelum Allah ada baris depan, iaitu pada huruf mim. Baris yang terakhir ini pun ada baris depan juga. Kaf baris depan, mim baris depan. Dekat mana kita nak tengok? Kaf ke mim? Tengok dekat huruf mim, sebab ia adalah baris yang terakhir sebelum perkataan Allah, iaitu pada huruf mim. Macam mana baca dia? Kita ulang balik. Mimma razaqakumullah. Kalau yang salah macam mana? Razaqakumullah. Itu salah. Siapa baca macam tu salah. Kita kena tebalkan. Tebalkan mulut. Razaqakumullah. Baik. Contoh yang kelima. Ghairullah. 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 Dekat mana hurufnya? Iaitu huruf ra. Dekat huruf ra ada baris depan. Sebelum perkataan Allah ada baris depan, iaitu pada huruf ra. Maka kena baca secara tebal. Ghairullah. Kenapa baca secara tebal? Sebab tadi kita dah belajar. Sebelum Allah, kalau baris atas dan kalau baris depan, kena baca secara tebal. Kalau baris bawah, barulah baca secara nipis. Kalau sebelumnya baris atas, macam kotak warna coklat ni, ataupun baris depan macam bulatan ni, maka kedua-duanya kena baca secara tebal. Saja Ustaz ulang. Takut-takut ada yang ada soalan lah. Kenapa kena baca tebal? Sebab sebelum Allah ada baris depan ataupun baris atas. Baik, contoh yang terakhir.
La yanaluhumullah. La yanaluhumullah. La yanaluhumullah. Baik, kenapa tak baca yanaluhumullah? Sebab sebelum Allah baris depan, iaitu pada huruf mim. Baris yang terakhir berada pada huruf mim, maka baris depan jadi kena baca secara tebal. Yanaluhumullah. Macam tadi juga, sama sahaja. Jadi hari ini kita sudah pun belajar contoh-contoh lam tafkhim. Sebelumnya baris atas ada 4 contoh kita baca. Kemudian kita pun dah baca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita dah baca 6 contoh lam tafkhim sebelumnya baris depan. Baris atas, baris depan, kedua-duanya kita kena baca secara tebal pada perkataan Allah tersebut. Baik, kelas akan datang iaitu kita akan belajar muka surat 33. Sekejap ya, saya nak kecilkan. Okey. Pada kelas akan datang kita akan belajar pada muka surat 34 iaitu lam tarkib pula. Tadi lam tafkhim, lam tebal. Minggu hadapan kita baca lam nipis pula. Lam nipis tu macam mana? Kalau lam tebal dah tahu dah. Baik. Jadi untuk kelas hari ini sampai itu sahaja. Ustaz akhiri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.